Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum semua. Okey, semua sihat? Apa khabar? Okey, Mukadimah harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey. Okey, jadi hari ini, sebelum tu, Mukadimah nak tanya, jaga solat tak? Siapa solat subuh pagi tadi? Okey, siapa solat isyak malam tadi? Solat maghrib, solat zuhur, asar. Siapa yang jaga solat 5 waktu? Okey, Alhamdulillah. Siapa yang dapat jaga solat, Alhamdulillah, bagus. Okey, siapa yang masih tertinggal solat, okey, pastikan awak jaga solat. Okey, solat itu kan tiang agama. Okey, kita kena jaga solat. Sentiasa perbaiki solat kita. Jangan sama je. Kalau hari ni solat 2 waktu, jangan esok pun solat 2 waktu juga. Okey, pastikan setiap hari lebih baik. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Okey, pastikan kita duduk rumah ni sentiasa perbaiki diri. Okey, perbaiki solat kita, perbaiki adab kita dengan mak ayah, perbaiki macam mana kita bergaul dengan adik-beradik. Okey, semua kita kena ambil kira, kita kena perbaiki diri kita. Okey, sebelum Mukadimah mula bercerita hari ni, kita selawat dulu. Sallu ala Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, hari ini Mukadimah nak bercerita tentang satu kisah yang telah dialami oleh seorang ulama besar, iaitu yang dikenali sebagai Imam An-Nawawi. Okey, Imam Nawawi ni nama sebenar beliau adalah Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Okey, biasa kita sebut Imam Nawawi. Beliau ni merupakan seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Syafi'i. Okey, dekat Damsyik. Okey, cerita ni telah diceritakan sendiri oleh diri dia sendiri, Imam Nawawi sendiri. Dia sendiri yang telah mengalami pengalaman ni. Okey, dia cakap, satu hari ni Imam Nawawi dia jatuh sakit. Okey, dia jatuh sakit. Lepas tu dia pun tinggallah dekat madrasah Rawahiyah dekat negeri Syam. Madrasah tu macam pondok. Okey, lepas tu kan dia sakit. Jadi ayah dia dengan adik-beradik dia pun datang untuk jaga Imam Nawawi ni. Okey, lepas tu pada satu malam tu ayah dia dengan adik-beradik dia tengah tidur. Okey, dia tidur. Lepas tu tapi malam tu Imam Nawawi dia rasa macam sihat sikit lah, rasa sihat. Lepas tu dia pun dia berzikir. Dia rasa dia nak zikir, dia nak tasbih, tak kuat dan tak perlahan. Okey, sedang je. Okey, lepas tu tiba-tiba tu dia ternampak ada seorang lelaki yang elok macam manusia biasa kan. Daripada jauh dia nampak lelaki tu tengah ambil wuduk dekat kolam kat madrasah tu. Okey, lepas tu tapi masa tu tengah malam waktu tengah malam. Lepas tu lelaki tu datang ke Imam Nawawi. Dia menghampiri Imam Nawawi. Lepas tu dia pun cakap, dia tegur dekat Imam Nawawi. Dia kata, janganlah berzikir, nanti ganggu ayah dengan orang-orang lain nak tidur ni. Kan diorang pun nak berehat, kesian diorang. Kalau zikir kuat-kuat nanti takut diorang bangun. Kepada orang tua tu ditanya, siapakah kamu ni? Lepas tu orang tua dia cakap, aku ini hanya orang yang ingin menasihatimu. Identitiku tidak penting. Lepas tu Imam Nawawi ni dia dapat rasa yang dia ni iblis ni. Lepas tu dia pun ucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Lepas tu dia pun kuatkan tasbih dia, kuatkan zikir dia. Lepas tu orang tu pun dia keluar dekat pintu keluar pondok tu. Lepas tu ayah dengan beberapa orang pun terbangun daripada tidur. Lepas tu dia pergilah dekat Imam Nawawi dia tanya kenapa kan. Lepas tu Imam Nawawi pun dia bangun, dia nak check, dia cari orang tu. Dia pergi dekat pintu pondok tu,
gate tu tutup, berkunci. Dia cari kat sekeliling, cari orang tua tu tak ada. Lepas tu dia pun ceritalah kisah apa yang dia alami tu dekat ayah dia. Lepas tu diorang semua macam takjub lah. Diorang macam takjub dengan kisah tu. Lepas tu malam tu pun diorang teruskan berzikir, bertasbih sampai pagi. Daripada kisah ni sebenarnya memang betul lah, sebenarnya orang tu sebenarnya iblis yang menyerupai manusia. Iblis ni dia nasihat dekat Imam Nawawi tu supaya berhenti berzikir. Sebab manusia iblis ni dia sangat dia tak suka manusia untuk buat kebaikan. Dia tak suka manusia tu ingat Allah. Dia tak sukakan kebaikan bagi manusia. Jadi dia akan nasihat. Nasihat tu kita ingat macam nasihat yang baik kan. Biasanya nasihat tu adalah benda yang baik. Tapi kalau daripada iblis memang tak ada yang baik. Iblis dia memang suka nasihat kita, tapi dia sebenarnya nasihat. Dia bukan nasihat yang baik, tapi nasihat yang lebih membawa keburukan untuk kita. Macam yang bila iblis ni dah nasihat dekat Imam Nawawi, dia cakap jangan berzikir, nanti mengganggu. Nampak macam baik kan, nampak macam betul je lah. Sebab bila kita berzikir, dia cakap kuat-kuat, suara kuat-kuat, nanti mengganggu orang yang tidur, macam betul. Tapi sebenarnya Imam Nawawi dia sedar itu sebenarnya iblis yang nasihat iblis yang dia nak kita berhenti daripada ingat Allah. Jadi Mu'allimah nak kongsi beberapa tips untuk kita macam mana kita nak hindari daripada tipu daya iblis ni. Yang pertama kita jangan menunda kebaikan. Bila kita dah terniat untuk buat kebaikan tu, kita kena terus buat. Sebab nanti takut itu adalah tipu daya iblis. Contoh kita nak sedekah, kita dah ada niat nak sedekah kan kat masjid. Nanti iblis dia akan nasihatkan kita. Dia cakap, nantilah dulu, tak payah anda sedekah dulu, kumpul duit banyak-banyak baru sedekah. Lepas tu nanti kita terikut tipu daya iblis, kita pun kumpul duit. Bila dah banyak, kita rasa sayang pula nak sedekah. Itu kan dah terhalang daripada buat kebaikan. Itu yang iblis suka. Tips yang kedua, jika iblis membisikkan sesuatu, maka lakukan sebaliknya. Kalau iblis nasihatkan kita, kan nasihat daripada iblis ni semua adalah yang keburukan, yang tak baik untuk kita. Jadi bila iblis nasihatkan kita, bila dia bisikkan sesuatu, kita buat yang sebaliknya. Contoh macam sedekah. Macam sedekah, bila kita nak sedekah tu, iblis dia akan bisik kat kita, kata jangan sedekah, nanti takut riak, orang nampak takut riak. Riak tu apa? Riak tu macam takut menunjuk-nunjuk, macam sombong. Bila dia rasa macam tu, kita teruskan je sedekah. Sebab syaitan memang dia tak suka kita sedekah, tak suka kita buat kebaikan. Nanti dia bisik dekat kita, jangan sedekah, nanti riak. So jangan ikut tipu daya iblis tu, kita sedekah aje. Tips yang ketiga, kita kena selalu berusaha untuk mempertingkat diri dengan ilmu agama dan berdamping dengan para ulama. Kita kena kena banyak belajar, baca buku. Kita kena tingkatkan diri, penuhkan diri dengan ilmu agama. Sebab orang yang berilmu ni adalah tentera-tentera Allah dalam memerangi iblis. Bila kita berilmu, kita tahu kita ada kekuatan untuk melawan tipu daya iblis. Lepas tu kalau kita mendampingi para ulama, para ulama ni nanti ulama akan bagi kita kemahiran, akan bagi kita amalan-amalan supaya kita dapat kenal pasti mana tipu daya iblis yang kita kena jauhi. Mana cakap iblis syaitan ni memang tak suka tengok kita buat tak suka tengok kita buat kebaikan. Dia
nak suruh kita buat keburukan, jadi tak suka kita dapat pahala, tak suka kita ingat Allah. Itu yang utama. Iblis dia sangat tak suka bila kita ingat Allah. Okay, jadi satu muklimah selalu pesan, bila kita buat apa-apa pun kita kena selalu berhubung dengan Allah. Kena ingat Allah. Masa makan ingat Allah, masa tengok TV ingat Allah, masa main game ingat Allah. Okey. Allahualam. Okey, jadi sebelum muklimah mengakhiri pesanan hari ini, okay, muklimah nak ingatkan supaya jaga solat. Okay, jaga solat 5 waktu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Okey, lepas tu perbanyakkan selawat. Okey, tolong perbanyakkan selawat. Tolong kalau dekat rumah tengok dengar banyak kasidah, dengar banyak selawat. Okey, cuba tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sebab baginda je nanti dekat akhirat nanti yang boleh tolong kita. Okey, dengan selawat insya-Allah dapat selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman ni. Okey, lepas tu jaga adab dengan ibu bapa. Okey, jaga diri semua, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.